Selamat petang. Saya ucapkan kepada semua peserta yang menyertai program Junior Nature Environmentalist untuk modul yang kedua pada petang ini, khusus kepada para pelajar sekolah menengah tingkatan 1 dan tingkatan 2 seluruh Malaysia. Program ini adalah anjuran Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah sempena PKP sedang berkuat kuasa. Saya, Fredtu, pegawai penyelidik zoologi bertugas di Taman Kinabalu, akan menjadi fasilitator dan penceramah anda pada petang ini. Sebelum kita meneruskan program kita pada petang ini, izinkan saya untuk memperkenalkan serba ringkas berkaitan dengan Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah. Organisasi ini berada di bawah Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah, berperanan mengurus dan melindungi 3 taman daratan dan 6 taman marin yang di bawah kawalan Taman-Taman Sabah pada waktu ini. Taman Sabah terlibat aktif dengan pelbagai aktiviti pemeliharaan di Sabah, khususnya yang berkaitan dengan flora dan fauna. Selain berfungsi menjalankan program pendidikan alam sekitar khusus kepada orang awam dan juga pelajar-pelajar sekolah di Sabah. Pada petang ini, saya akan bercerita dan mengongsikan kepada anda semua berkaitan pemeliharaan rusa sambar atau nama saintifiknya Cervus unicolor yang dipelihara di Taman-Taman Sabah. Kita akan berkenalan dengan lebih dekat dengan spesies ini. Ramai yang beranggapan rusa adalah hewan liar dan sangat berbahaya ataupun agresif. Tetapi sebenarnya rusa adalah hewan yang sangat mudah beradaptasi dengan persekitaran. Saya berharap sepanjang tempoh program ini berlangsung, semua peserta boleh mengambil bahagian untuk memahami lebih dalam lagi berkaitan dengan spesies ini. Terdapat sekurang-kurangnya 17 subspesies daripada genus ini yang terdapat di seluruh dunia. Kebanyakannya terdapat di habitat-habitat hutan tropika hinggalah ke kawasan Antartika. Ini termasuklah di negara-negara Asia Tengah, Asia Tenggara dan juga di Eropah. Di Malaysia, teburan rusa yakni rusa sambar atau nama saintifiknya Cervus unicolor terdapat di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Menjurus kepada teburan rusa yang ada di Sabah, kebanyakan kawasan-kawasan terlindung seperti Taman Kinabalu, Taman Bukit Tawau, Taman Berjaran Keroka dan kebanyakan reserve-reserve hidupan liar yang ada di bahagian pantai timur Sabah mempunyai teburan rusa yang tinggi. Hutan tropika seperti hutan tanah rendah, hutan paya, hutan sap pergunungan dan hutan pergunungan atas adalah menjadi habitat yang baik kepada rusa. Tidak heranlah jika kita berkunjung ke mana-mana kawasan konservasi, rusa sangat mudah untuk kita temui. Pada amnya, rusa mempunyai bulu berwarna terang, kegelapan dan sedikit cerah di bagian bawah badan. Sementara itu, di bagian ekor berwarna kehitaman dengan panjang antara 21 cm hingga 30 cm. Rusa juga merupakan sejenis mamalia berkuku telepuk ataupun berbelah yang besar dan genap jumlahnya. Kebanyakan hewan yang berada dalam kumpulan Artiodactyla seperti rusa, babi hutan, kerbau, kambing dan lembu mempunyai kuku kaki yang berbelah dan berbentuk memanjang. Dari segi fizikal, rusa jantan mempunyai ketinggian antara 122 hingga 150 cm dan mempunyai berat badan antara 180 hingga 353 kg. Manakala bagi rusa betina pula mempunyai ketinggian antara 120 hingga 145 cm dan mempunyai berat badan antara 130 hingga 180 kg. Ciri-ciri lain yang ada pada kedua-dua jantina ialah rusa jantan yang telah matang mempunyai tanduk, manakala rusa betina tidak mempunyai tanduk. Satu ciri yang membezakan rusa dengan hewan ruminan yang lain ialah pengekalan tanduk. Bagi hewan ruminan seperti kerbau dan lembu, pertumbuhan tanduk bermula daripada peringkat juvana hingga ke peringkat dewasa adalah bersifat kekal dan bertumbuh. Manakala bagi rusa pula, tanduk yang tumbuh akan sentiasa gugur dan digantikan dengan pertumbuhan tanduk yang baru. Sinerio ini satu yang menarik untuk dikaji.
berkaitan hubung kait pertumbuhan tanduk dengan potensi pembiakan terutama bagi hewan jantan. Daripada cerapan, kita mendapati individu rusa jantan yang tidak mempunyai tanduk menjadikannya seekor rusa yang pasif dalam aktiviti pembiakan. Tanduk rusa jantan akan mula tumbuh pada usia sekitar 18 bulan hingga 24 bulan. Pada usia ini, tanduk yang tumbuh tidak mempunyai cabang. Tanduk yang dimiliki oleh rusa jantan akan bertukar atau jatuh pada setiap tahun dan akan digantikan dengan pertumbuhan tanduk muda yang agak lembut dan akan bertukar menjadi keras dalam beberapa bulan kemudian. Perubahan struktur pada tanduk jelas kelihatan mengikut tahap umur seekor rusa, dengan wujudnya cabang-cabang setiap kali tanduk baru bertumbuh. Bagi setiap rusa jantan yang matang pada usia sekitar 48 bulan, sepasang tanduk akan mempunyai 6 cabang dan jarang sekali mempunyai 8 cabang. Bilangan cabang ini akan kekal dalam jumlah tersebut, melainkan jika berlaku kebantutan dalam pertumbuhan tanduk yang baru. Banyak faktor yang mempengaruhi persekitaran aktiviti pembiakan bagi kedua-dua jantina. Antaranya adalah kelimpahan sumber makanan, kepadatan populasi, dan juga ancaman pemburuan di satu-satu kawasan. Faktor ini tidak terhad kepada individu, malah kepada keseluruhan populasi rusa yang ada. Pengetahuan mengenai pembiakan rusa dan beberapa faktor yang berkaitan akan dapat memahami kehidupan rusa secara keseluruhannya. Pembiakan rusa adalah bermusim. Rusa boleh melahirkan anak hampir setiap tahun. Bulan Februari dan Mac adalah musim rusa mengawan dan berlaku juga aktiviti pembiakan dalam bulan-bulan yang lain. Rusa adalah hewan herbivore yang hanya meragut tumbuhan hijau di hutan tropika dengan kepelbagaian spesies tumbuhan makanan seperti pucuk muda, tumbuhan herba, kulit kayu, rumput, dan buah-buahan hutan menjadi sebahagian daripada diet utama rusa di habitat liar. Daripada pemerhatian, rusa amat menggemari tumbuhan yang kurang berbulu. Walau bagaimanapun, dalam keadaan terdesak, tumbuh-tumbuhan tersebut masih menjadi makanan rusa tetapi diambil dalam kuantiti yang amat sedikit. Di dalam persekitaran liar, terdapat sekurang-kurangnya 10 hingga 20 spesies tumbuhan yang menjadi makanan utama rusa. Makanan ini boleh diperolehi sepanjang tahun dan sebahagian daripada makanan ini boleh diperolehi berhampiran dengan kebun ataupun ladang di pesisir hutan. Misalnya pucuk ubi, daun nangka, sayur-sayuran dan buah-buahan adalah antara makanan yang rusa boleh perolehi dari persekitaran ladang. Ancaman kepada rusa boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu ancaman secara semula jadi dan juga ancaman daripada manusia sendiri. Ancaman semula jadi termasuklah ancaman daripada hewan pemangsa seperti harimau dan ular sawah yang menjadikan rusa sebagai makanan mereka. Selain itu, jangkitan penyakit bawaan bakteria seperti tuberculosis, melioidosis dan sebagainya turut menjadi ancaman utama kepada rusa di habitat liar. Sementara ancaman yang disebabkan oleh manusia pula seperti pemburuan, pembukaan hutan dan aktiviti pembelakan yang pastinya dapat memberikan ancaman bukan hanya kepada rusa, malah kepada populasi hidupan liar secara keseluruhannya. Antara usaha-usaha yang telah diambil untuk mengekalkan populasi rusa dan hidupan liar yang lain adalah dengan menambah keluasan kawasan terlindung dan reserve pemeliharaan hidupan liar khususnya di Sabah. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang terus diperhebatkan dengan mengemaskini undang-undang sedia ada, contohnya Enactment Pemeliharaan Hidupan Liar Negeri Sabah yang digunakan untuk menjaga kebajikan hidupan liar yang ada. Selain itu, pengujudan
pusat-pusat pemeliharaan ataupun kebun-kebun ex situ turut menyumbang kepada usaha pemeliharaan hidupan liar di negeri Sabah. Kita percaya dengan adanya pusat-pusat pemeliharaan ini, sesetengah spesies yang dikategorikan sebagai terancam kepupusan boleh diselamatkan, malah mungkin boleh dikembangbiakkan dengan menggunakan teknologi terkini. Apakah yang anda boleh lakukan dalam usaha pemeliharaan hidupan liar di Malaysia? Yang pertama, elakkan dari membeli daging rusa atau produk-produk rusa yang lain di pasaran gelap. Yang kedua, laporkan sebarang aktiviti yang merosakkan habitat rusa ataupun hidupan liar yang lain. Yang ketiga, bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan berhubung dengan aktiviti pemeliharaan hidupan liar di Malaysia. Dan yang keempat, maklumkan kepada masyarakat tentang ancaman-ancaman yang dihadapi rusa, malah hidupan liar yang lain. Dan yang terakhir, belajarlah untuk menjadi seorang yang penyayang dan menghargai. Dengan menyayangi semua ciptaan Tuhan, sebenarnya kita turut menyayangi diri kita sendiri karena kita juga adalah sebahagian daripada ciptaannya. Sebelum mengundur diri, saya merakamkan setinggi penghargaan kepada semua yang menonton malah mengambil bahagian dalam program ini. Diharapkan untuk program lain di masa akan datang kita masih boleh bertemu dan dapat mengongsikan sesuatu yang bermanfaat bersama. Ingatlah, alam ini diwariskan kepada kita oleh anak cucu kita. Sama-samalah kita menjaga dan memeliharanya untuk generasi akan datang dengan penuh tanggungjawab sebagai seorang insan yang prihatin. Sekian dan terima kasih.